Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kamu apa kabar? Baik kah? Okey. Sejak PKP ni, Bah. Okey, sejak di sini. Banyak sudah Alhamdulillah okey je. kan meningkatkan COVID ni. Kak Zul, kenapa Kak Zul keluar? Mana boleh PKP kan? Ini, Bah. Ada aku mau tanya Busy. ni. Pasal macam mana kita mau simpan duit dan di mana kita mau simpan? Sebab balik-balik terpakai duit allowance ni, jadi mau disimpan, mau di save untuk masa depan. Ada siapa boleh tahu kah? Jelaskan, Bang. Kita kena guna Al-Wadi'ah. Wadi'ah ni simpanan. Tahu tak? Wadi'ah. Macam pernah dengar tu Wadi'ah. Ya. Okey, coba jelaskan sikit-sikit. Ya. Okey, Al-Wadi'ah ni dari segi bahasa maksudnya adalah meninggalkan. Ia juga bermaksud suatu barang yang ditinggalkan kepada bukan pemiliknya untuk tujuan penjagaan. Al-Wadi'ah dari sudut syarak ialah seseorang yang memberi kuasa kepada orang lain bagi menjaga hartanya sendiri. Faham tak untuk ayat pertama tu? Tidak. Coba jelaskan lebih detail. Kurang Tak memahami. faham. Maksudnya apa? Maksudnya contoh. Okey, contohnya Aisyah Azlin nak bagi apa? Ada banyak duit. Okey, contoh dia dalam 100,000, takkan dia nak pegang 100,000 tu. Kan? Terus? So, Aisyah Azlin ni pergi bank untuk simpan dia punya duit ni dekat bank. Maksudnya bank lah yang jaga duit dia ni sepanjang hari. Sampai Aisyah Azlin nak guna duit tu baru dia keluarkan. Oh, faham. Faham tak? Faham? Jadi kalau kita Okey, mau dari buat... segi istilah. Okey, terus. Okay. Dari segi istilah, ini juga dipakai oleh fuqaha Hanafi. Manakala fuqaha Syafi'i dan Maliki mendefinisikan Al-Wadi'ah sebagai seseorang mewakilkan orang lain untuk menjaga barangan miliknya. Itu dia punya mazhab lah. Itu je. Oh, jadi Al-Wadi'ah ni dia banyak dari segi pandangan lah. Dia bercabang-cabang lah ini. Ya, dia bercabang-cabang. Okey, contoh dari segi pandangan. Kan banyak kan mazhab ni. Contoh dari segi pandangan. Okey, tadi saya yang sebut pada tu. segi contoh daripada segi pandangan Wadi'ah ni adalah para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mendefinisikan Wadi'ah ni sebagai mewakilkan kepada orang lain untuk menerima harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat Wadi'ah ni adalah mengikut serta dengan orang lain dalam memelihara harta yang baik dan mengungkapkan yang jelas melalui tindakan maupun syarak. Itu dia. Oh, dia ada 3 mazhab Syaklan ni dari melalui pandangan pasal Wadi'ah ni. Kan? Daripada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali yang sama tapi dia berbeza sikit pendapat daripada mazhab Hanafi. Oh, faham. Itu termasuk dari dia punya hukum kah atau dari hukumnya tu dari segi pandangan dorang kah? Termasuk daripada hukum? Hukumnya sebenarnya dia macam ni. Hukum Wadi'ah dia berasal daripada harus tetapi boleh berubah mengikut keadaan. Dia boleh berubah mengikut sunat yang mana boleh menerima harta atau barang yang mempunyai dirinya amanah dan sanggup menjaga barang yang diamanahkan. Hukum Wadi'ah boleh juga jadi kepada wajib bagi seseorang yang dalam keadaan tiada orang lain yang lebih layak dan amanah untuk menerima simpanannya tersebut kecuali dirinya sendiri. Hukum Wadi'ah ni boleh jatuh kepada hukum haram juga bagi seseorang yang tidak yakin atau tidak sanggup menjaga barang Wadi'ah. Kerana dia yang dirinya itu tidak amanah. Dan hukum boleh juga jadi jatuh kepada makruh apabila seseorang yang dalam keadaan yang kurang yakin atau ragu-ragu
sama ada amanah dan berjawab menjaga harta tersebut. Itu je. Dan dia ada 5 rukun. Perdagangan 5 rukun. Tapi asalnya dia harus. Tapi dia boleh berubah jadi dia berubah mengikut keadaan. Jadi dia dari segi pandangan ulama tu lain-lain lah kan dia punya hukum, kan? Lain-lain. Tapi aku tahulah ada jugalah baru-baru aku baca Quran lah pasal Al-Wadi'ah. Aku pernah dengar lah juga Al-Wadi'ah ni. Al-Wadi'ah ni ada menyatakan lah dalam surah An-Nisa ayat 58. Dia cakap, aku kasih terjemahan sekejap ya. Sesungguhnya Allah menyuruh mereka supaya mereka menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dia punya penerangan nih ayat ni, kiranya siapa-siapa yang contohlah macam si A, dia mengantar duit pergi bank. Kiranya macam dia tak jagalah tu duit kan. Jadi sebagai pihak bank ni dia kena bertanggungjawab, kena bersikap jujur, adil dalam melakukan sesuatu tugasan gitu. Itu dalam surah An-Nisa ayat 58. 58. Lepas tu ada juga menyatakan dalam surah Al-Baqarah, dia cakap dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Ayat ni dia menerangkan siapa yang memberi kepercayaan kepada si pihak bank, kiranya si A ni dia beri kepercayaan kepada pihak bank, kiranya aku percaya dengan pihak bank yang pihak bank ni boleh save duit aku lah, aku save di bank tu, dia cakap gitu. Siapa membuat kepercayaan itu, kiranya itu kunci kejayaan untuk berjaya dalam hidup dunia akhirat. Jadi kalau kita memberi kepercayaan kepada orang tu kenalah 100%, jangan disia-siakan gitu. Itu surah Al-Baqarah ayat 283. Lepas tu surah Al-Imran ayat 85. Dia cakap terdapat ada 2 pihak yang mengamalkan konsep memegang amanah ni lah. Iaitu pihak pertama, manusia ni apabila diorang mendapat kepercayaan, macam aku cakap tadi, mendapat kepercayaan, lepas tu diserahi harta yang banyak ataupun sedikit, mereka mengembalikannya sesuai dengan kepercayaan yang dibenarkan kepadanya. Maksudnya semasa kita memberi kepercayaan kepada dia tu, kiranya kita percaya sama dia, lepas tu pemulangan tu apa yang kita amanahkan kepada dia tu kembali kepada kita. Macam mana? Maksudnya macam nilai, contoh duit lah. Duit tu 20,000. Kiranya kita minta tolong save dengan pihak bank. Jadi pihak bank tu memberi kepercayaan kepada si A untuk save duit tu. Jadi kembalikan duit tu dibagi kepada pihak si B, pihak si A. Kiranya dia percayalah dengan pihak bank. Faham tak? Macam mana? Faham. Faham. Okey, itu pihak yang pertama ya. Pihak yang kedua, dia cakap ada orang dia memberi harta tu kiranya macam si A ni dia ada harta. Jadi si B ni kiranya si A ni dia minta tolong dengan si B ni untuk jaga harta tu. Lepas tu pada masa yang sama si B ni pula dia tidak mau bagi harta tu. Dia mau bagi, cuma dia buat penangguhan. Kiranya dia tangguhlah dia mau bagi dengan si A tu. Itu tidak boleh lah. Jadi kita sebagai umat Islam ni kena jalankan amanah lah dengan baik dan bertanggungjawab. Itu aku tahulah pasal dalil-dalil dalam Al-Quran lah. Aku baca juga dia punya terjemahan. Lepas tu Al-Wadi'ah ni apa lagi? Cuba bagi pengisian lagi yang kamu tahu.
Okey, saya nak tanya. Wadiah ni ada syarat tak? Ada ke Ada. syaratnya? Ada. Okay, aku akan jelaskanlah bahagian rukun dan syarat dalam produk perbankan. Okey, untuk rukun pertama, mestilah ada al-maudi iaitu penyimpan atau pelanggan. Manakala al-maudah adalah penerima ataupun wakil bank yang akan melaksanakan akad. Dan syarat-syaratnya ialah mesti seseorang yang balik, berakal, waras dan siuman. Sekiranya ianya belum balik, ia hendaklah mendapatkan keizinan daripada penjaganya untuk mengendalikan urusan berkenaan. Kiranya Seterusnya, kalau mestilah seseorang yang tidak kiranya kalau yang belum balik tuh kena Apa, Eka? di bawah jagaan ibu bapa lah kan, yang belum balik tuh. Ya. Oke, Macam teruskan. tu. Lepas tu, seterusnya mestilah seseorang yang tidak bankrupt ataupun perakuannya untuk menyimpan subjek simpanan. Mestilah dalam kerelaan dan tiada unsur paksaan. Rukun kedua pula adalah subjek simpanan iaitu barangan yang akan dikendalikan. Kedua-duanya mestilah di bawah hak milik si pendeposit dan yang terakhir mestilah diakui dengan jelas dan tepat. Manakala rukun yang ketiga ialah akad iaitu ijab dan kabul dan syaratnya ialah mesti berlaku sama ada melalui ucapan aka lafaz, tulisan, bahasa isyarat ataupun perbuatan yang jelas serta difahami oleh pihak berkenaan. Kedua, tawaran tersebut mestilah berlaku pada tempoh yang munasabah dan yang ketiga, tawaran mestilah sah sehingga sempurna penerimaan serta tiada penarikan balik tawaran setelah penerimaan dan yang terakhir, tawaran mestilah merujuk kepada subjek yang akan dikontrakkan dan memenuhi syaratnya. Contohnya, saya nak suruh Eka simpan duit RM50 ni, boleh tak nanti saya ambil balik? Okey, si B jawab, si Eka lah jawab, baiklah nanti saya simpankan duit ni pada masa tertentu awak ambil lah. Macam tu. Oh, faham. Itu dah dikira wadiah ke? Macam tu lah. Kiranya si Ekah ni contoh-contoh je. Ekah ni sebagai wakil bank yang menyimpan duit. Akad tu Faham. akad lah. Okey, contoh dalam Malaysia ni bank apa yang boleh dia buat sistem begitu, sistem wadiah ni, bank apa? Banyak bank, tapi aku bagi satu. Okey, Bank contoh Islam. salah satu bank apa? Bank Islam, dengar tak? Okey. Okay. Macam kau tadi kan nak simpan duit allowance tadi kan? Okay. Rata-rata bank dekat Malaysia ni dia guna konsep wadiah, iaitu wadiah yang amanah. Okay, kat sini aku ambil Bank Islam lah sebagai contoh untuk Ika simpan duit allowance ni tadi. Apabila Ika nak simpan duit dalam Bank Islam pada masa kontrak pada asasnya kontrak ini disebut wadiah amanah, iaitu simpanan dengan amanah. Yang mana maksudnya Bank Islam diamanahkan untuk menjaga atau menyimpan suatu barang kepunyaan Ika. Dan Bank Islam ni tak boleh gunakan barang tersebut melainkan kebenaran Ika saja. Faham? Oh, faham. Kiranya pihak bank tu tak boleh lah kan dia pakai duitku selagi tanpa kebenaranku, begitu kah? Tak boleh. Aku minta tolong untuk simpankan duit tu di bank, begitu kan? Simpan. Okey. Terus? Lepas tu kalau penjaga amanah tersebut dia diberi izin untuk gunakan harta yang ada dalam simpanan tu, maka ia bertukar kepada wadiah yang amanah, iaitu simpanan dengan jaminan. Maksudnya pihak penjaga amanah tu, yang bank tu,
dia mesti menjamin bahawa harta yang digunakan itu dapat dipulangkan semula apabila diminta atau menggantikannya sekiranya berlaku kerosakan pada harta yang digunakan tersebut. Okay. Macam mana? Cuba. Macam ni. Kalau dia guna duit kah tu, duit yang kau simpan dalam bank tu. Okay. Kan kau dah bagi PIN kan dia guna. So dia nak guna. Lepas tu? Okay, itu dia panggil wadiah dan mana. Oh. Yang mana maksud simpanan okay. dengan Faham sebab sudah. bila dia guna, dia menjamin yang barang tu bila dia ganti balik, maksudnya barang tu ada. Kiranya contohlah macam aku save tu dalam, aku minta simpan tu di bank tu dalam 100 lah, contoh 100. Lepas tu pihak bank ni dia pakai RM50 tu untuk buat pelaburan pembiayaan begitu kan kau maksudkan? Lepas tu pihak bank tu akan bayar balik dengan menggunakan cara lain, gitu kan? Boleh pakai duit, boleh dengan cara lain pun boleh. Okay. Tapi lain sama. Tapi apa itu yad amanah dengan yad domana? Kan wadiah ni bercabang-cabang kah? Dia ada dua, wadiah yad amanah dengan yad amanah. Wad amanah tu macam mana? Amanah ni simpanan dengan amanah. Kalau domanah ni simpanan dengan jaminan. Oh, kiranya dia yad domanah ni dia menjamin. Yad amanah ni dia memegang setiap. Gitu kah? Sebagai amanah dia lah. Faham sudah. Nanti aku mau simpan lah duit allowance ku habis sudah beli kalimba lah, tak tahu apa syok beli baju lah banyak. Apa lagi kamu tahu pasal wadiah ni? Supaya aku untuk save juga lah untuk masa depanku kah? Apa? Pengisian tentang wadiah ni. Adakah lagi apa-apa yang kamu mau tambah supaya aku mau tahu? Aku tak berapa tahu juga lah pasal al-wadiah ni, kesian. Kesian. Itu Syak. Ika nak tahu tak? Ika nak tahu tak tentang objektif wadiah? Objektif Sebab tu tadi tujuan rasa kan? tak Tujuan. Orang yang tujuan kita buat wadiah ni kenapa? Cuba. Okey, tujuan untuk kita buat wadiah ni adalah menjamin keselamatan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, mewujudkan sifat tolong-menolong di antara manusia. Dan yang ketiga, menanamkan sifat bertanggungjawab dan amanah terhadap hak-hak yang lain. Faham? Contoh yang ketiga tu, amanah tu? Yang amanah? Yelah yang Aisyah Azrin tadi cakap tu, yang pasal amanah dan mana Okay. benda tadi dia cakap tu. Allah, blurnya. Itulah tujuannya. Jadi dia ada 3 objektif lah ni, al-wadiah ni. Tapi yang aku tahu pasal al-wadiah ni pasal amanah-amanah je. Dalam Al-Quran ni ada aku belak-belak lah juga baca-baca maksud dia. Tapi kalau bercabang-cabang ya domana, ya amanah aku tak berapa tahu lah. Tapi oleh kerana sudah kamu jelaskan ya aku faham sudah sikit-sikit. Jadi bolehlah aku save duit ni kan? Save duit. Kita boleh simpan sama-sama. Untuk masa depan. Kalau mau kerja ada juga untuk beli kereta kah, rumah kah, bagus nih. Simpan untuk belanja je. Lepas ni kita dah boleh lah suruh Ika belanja kita orang. InsyaAllah. Bawa pergi Dubai. Bubble tea. Pergi Dubai. Tidak ada apa-apa yang kamu mau share? Supaya nanti aku kalau dekat bank tu enggak adalah apa tu wadiah. Enggak adalah begitu. Enggak ada sudah?
Jenis barang-barang, Jenis barang. Maksud? maksudnya kalau kita wadiah ni mesti ada barang-barang yang boleh, ada benda yang tak boleh. Sebab wadiah ni bukan duit je. Oh ya gak? Contoh? Sebab kita ada barang-barang yang diwadiahkan adalah wang, harta benda dengan dokumen. Dokumen pun boleh. Wang, apa dia Ika? Dokumen tu boleh juga. Ya. Boleh dari segi saham, giro, obligasi, surat tanah. Kadang-kadang kita takut nak simpan sendiri, so kita bagi bank yang simpankan. Okey, itu Macam kalau itulah. dari dokumen, dari segi dokumen. Kalau dari segi harta benda, ya Harta aku benda tahu ni biasanya harta yang bergerak. harta yang bergerak. Benda yang bergerak, benda yang Apa yang macam bergerak? kereta. Kereta. Dalam bank konvensional. Kereta lah. Betul? Faham. Lepas tu emas. Emas boleh bergerak. Harta tu kan Emas boleh macam bergerak. tambah-tambah harga. Benda ni kan berharga. So Emas takkan pun nak benda simpan. yang bernilai. Tapi aku tiada emas Kau lah. risau tak Ada duit saja untuk save. Nanti Kau dah nak kahwin simpan nanti dulu, ada. lepas tu belilah. Buat Tak apa, tunggu penyimpanan kau untuk kahwin. Umur kita dah meningkat dah Ika. Dah lah awal lah fikir pasal kahwin. Tu Kak Zul tu mau kahwin sudah. Zul, Kak Zul nak tambah apa-apa tak? Jadi wadiah ni dia boleh dilakukan dalam tiga. Pertama dokumen, kedua wang, ketiga harta benda, kan? Ya, betul. Oh, faham. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki lah, aku kerja sudah, aku ada tanah, jadi aku boleh save dengan pihak bank lah kan? Begitu. Ya Allah, bagusnya kalau InsyaAllah begitu. kita sama-sama. Pastikan pilih yang Islamik, bukan konvensional tau. Betul? Kenapa kalau konvensional? Konvensional tu kan korang ada belajar, mesti korang tahu apa dia. Ada juga belajar lah, cuma kadang bukan mazhab Syafi'i, Bani terangkanlah sikit. Tahu Hani? Oh ya, aku tak ingat lah pasal tu. Aku pun tahu juga, cuma kurang ilmu, ndak tahu mau cakap macam mana. Okey lah, aku tahu ni konvensional ni dia berunsurkan riba. Dia mengikut Islam juga, cuma dia berunsurkan riba lah. Itu saja yang aku tahu. Apa konvensional kan? Konvensional ni sebenarnya tak bagus pun digunakan. Sebab kita kan Islam, Sebab kita dia ada melibatkan syarat-syarat. perjudian. Faedah. Contoh bank konvensional tu bank macam mana? Public bank. Tapi setengah dia ada Islamic punya lah. Islamic Public Bank. Maybank pun ada dia punya konvensional. Tapi kalau untuk orang Islam mestilah pilih Maybank Islamic macam tu. Kalau nak lebih selamat, ambil lah bank Islam ke bank muamalat. Oh, itu lagi selamat lah. Ika nak guna bank apa? Aku mau pakai, tak tahu mau pakai bank apa, bank Maybank kah, bank Islam. Jadi tadi Hani cakap Maybank ada konvensional tak? Jadilah aku pakai Maybank. Aku pakai bank konvensional. Bank Islam je lah. Bank Islam Kau bagus. rapot lah Islam. Kau kan Islam. Kau takut duit kau kena ambil dalam tu kan. Kita support Duit sama-sama. tiba-tiba hilang dari akaun. Tapi bank Islam, aku mau buat simpanan di bank Islam ni pun sebab balik-balik duit Elon dipotong RM8 lah, RM20 nah habis.
Untuk save. Ya Potong Allah. kemana tu? Simpan Susah dalam banget. tabung Zulaika. Nggak boleh dalam tabung, dibuka-buka balik-balik. Nggak boleh kita save duit gitu. Save duit di kaca-kaca kan Syah, di balang-balang. Sampai diambil sudah 10 kita habis sudah. Jadi nggak dapat tuh save lah. Maunya save di bank. Nah, kalau di bank kita kena jumpa tuh orang. Mau kasih keluar duit di situ kan. Betul. Jadi ada apa-apa kan lagi? Pasal wadian yang kamu tahu. Itu je kah? Ecah, ada persoalan, ada jawapan ke? Ada nak dibentangkan? Sesiapa? Zul diam je. Zul Busy. busy ni. Oh. Tak ada lah kot. Itu sajalah. Jadi alhamdulillah aku pun dapat juga pengisian dari kamu pasal al-wadi'ah ni. Al-wadi'ah, maksud al-wadi'ah ni menyimpan kan? Menyimpan kan membuat penyimpanan? Kah sama saja? Sama je. Janji ada simpan. Simpan tu wajib. Jadi kalau mau pergi bank, saya mau buat apa? Mau buat ni simpanan. Simpanan. Apa orang Nanti panggil? dia bagilah. Al-wadi'ah. Gitu. Ya, al-wadi'ah. So data-data Ika pun nanti terjaga. Nggak dicuri-curi kan? Baguslah tu juga ya. Tak ada scammer. Nggak ada sudah. Kak Zu, nggak ada persoalan. Kak Zu mana boleh keluar dari PKP baik tu? Pakai emas. Pakai Ya mas. Baru cantik. Kalau ni PKP, kalau coronavirus ni ya, datang college, Kak Zu keluar bilik, tak payah masuk bilik. Yalah, dak dah sudah kan Kak ada lagi mau share dengan aku. Supaya aku tahu. Kau dah faham kan semuanya? Aku sudah faham. Mau Alhamdulillah. explain kali lagi balik. Ikutlah kalau nak explain lah. Okey, Kita nak aku explain explain ya. Okey, al-wadi'ah ini dia dari apa? Kefahaman aku lah yang kamu share dengan aku ni. Al-wadi'ah ini adalah simpanan ataupun membuat simpanan di bank. Dan al-wadi'ah ini juga kita membuat simpanan tu untuk masa depan, kan? Apa yang dapat membantu orang, apa yang patut, kan? Lepas tu al-wadi'ah ni apa dia punya syarat ke atau rukun tadi? Kalau syarat apa? Syarat tu mestilah orang yang balik, itu kah? orang apa? Kata faham. Bukan orang asli ya. Orang balik kan? Orang balik, orang Islam. Mesti orang Islam kah? Sama saja orang apakah? Orang Bangla kah apa-apalah? Orang yang mesti waras, tak mabuk macam tu. Mestilah siuman. Kalau dia bukan Islam boleh? Iya, kalau dia bukan Islam boleh kah itu? Kalau bukan Islam tu sekati dia lah kot rasanya. Faham. Kiranya boleh lah. Itu dari segi syarat dia kan? Oh, faham. Lepas tu al-wadi'ah ini ada yad amanah. Yad amanah ni boleh disimpan. Lepas tu dijaga, diamanahkan lah. Lepas tu dia tidak boleh pakai tu duit tanpa kebenaran si pemilik tu kan? Gitu kah? Betul kah?
Lepas tu Ya, kalau betul. yad dhamana ini dia menjamin dan juga dia boleh menggunakan uang itu sebagai pelaburan ataupun pembiayaan. Begitu kah? Kan? Lepas tu, Betul, Ika dah pandai. okey sudah kan? Okey, bolehlah nak Boleh, buat boleh, simpanan. boleh tidak? itu. Bolehlah ni kan nak buat simpanan. Dah boleh lah buat simpanan. Yalah, mau buat simpanan Ika dah dalam. berjaya. Alhamdulillah. Aku mau buat simpanan dalam 1 juta. Orang kaya, orang 1 juta. Wish. Wow. Paling kaya. Semoga capai cita-cita. Aku tahu sudah semuanya. Jadi, ya Allah, bersyukur aku kamu explain sama aku. Kalau kamu udah explain kan mungkin aku enggak tahu, mungkin aku blush di bank tu, enggak tahu lah apa aku mau buat. Termenung je lah. Lah, buat masa tu menung. Jadi itu Syak kan, enggak ada lagi yang mau share-share kah? Tak ada. Rasanya dah banyak dah kita share daripada tadi. Jadi, Ah, lagipun aku faham sudah kan macam mana. Ika pun tak pergi kelas kan hari tu. Kita orang tahu. Tu kita orang terangkan balik kat Ika. Dia pergi kelas kah? Kelas pun Oh. tak ada. Ya mungkin rasanya begitulah juga. Jadi alhamdulillah aku bersyukurlah sebab kamu terangkan sudah di sini kan. Okey lah, itu Syak kan dah sudah. Mau tambahkan lagi? Tak ada. Saya tak ada dah. Okey, terima kasih atas penjelasannya yang kamu share dengan aku. Dan juga jaga diri sebab sekarang ni PKP tak boleh keluar rumah. Tapi ni keluar rumah ni tak boleh ni. PKP kan? Jangan lupa pakai mask. Ya Mas. Baik keluar berdua je. Mana boleh bertiga. Iya. Yalah, apa orang panggil? Stay safe. Stay at Stay home. at home, Stay okay? at home. Kita jaga kita. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Salam. Salam.